Kalau sebelum ni kita dah bincangkan mengenai tentang hadis bagaimana Rasulullah melarang para sahabat menerima hadiah tertentu daripada golongan yang tertentu. Hari ini kita bincangkan lebih spesifik lagi. Rasulullah melarang para pegawai, maknanya yang petugas-petugas penguat kuasa dalam kerajaan untuk menerima hadiah. Apa kata Rasulullah? Hadayal ummal ghulul, iaitu hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan ini adalah satu pengkhianatan. Jadi kenapa dikatakan sedemikian? Ini adalah kerana siapa yang menerima hadiah tersebut seakan-akan mempunyai elemen-elemen rasuah dalam menerima hadiah tersebut. Doktor boleh terangkan tak apa elemen-elemen hadiah tersebut? Baik, ini kita kena pandai bezakan. Rasulullah SAW menggalakkan kita memberi hadiah. Rasulullah kata, tahadu tahabbu. Bagilah kamu hadiah, kamu akan saling kasih mengasihani. Tetapi dalam perkara yang lain, Rasulullah melarang memberikan hadiah sekiranya ada beberapa elemen yang mencurigakan. Yang pertama, dalam keadaan ia melibatkan pegawai kerajaan tadi, macam kita sebutkan tadi, kerana penguat kuasa ini mereka melaksanakan satu tugas. Andai sekiranya kita memberikan hadiah, seakan-akan dia memberikan satu ruang untuk pegawai tersebut berlaku tidak adil dalam pertimbangan mereka. Itu antara elemen yang boleh dipertimbangkan. Yang kedua, sekiranya dia dalam keadaan ataupun dalam proses untuk melaksanakan satu perkara atau tugasan mereka, ini juga adalah satu perkara yang kita tidak dibenarkan kerana dia akan mendedahkan kepada elemen situasi-situasi kepada berlakunya rasuah. Itu kita kena faham. Fikirkan pula kenapa sebenarnya larangan tersebut berlaku. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sebagai contoh Al-Imam Syaukani, beliau menegaskan sebenarnya pegawai-pegawai ini tidak dibenarkan menerima hadiah. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, Saidina Umar sendiri sebenarnya pernah menerima hadiah tersebut dalam situasi yang dia diberikan peha unta. Tetapi apabila berlaku perselisihan, lelaki yang sama datang tu tadi mempertikaikan kepada Saidina Umar. Dia meminta Saidina Umar supaya memberikan hukuman, putusnya hukuman tu sebagaimana terputusnya peha unta tu tadi. Jadi kita nampak kat sini ada situasi yang boleh mengganggu, menyebabkan perkara yang melibatkan kepertimbangan hukuman itu akan tidak kena situasi tersebut. Doktor, tadi doktor dia sebut pasal contoh zaman Nabi kan, ataupun zaman sahabat. Betul. Ada tak contoh zaman kini yang melibatkan situasi itu memang hadiah tu adalah rasuah? Baik, ini satu soalan yang menarik juga. Sebenarnya situasi yang ada pada hari ini lebih jelas. Sebagai contoh, dah kena tahan polis dah. Tiba-tiba nak bagi hadiah kat polis, itu bukan lagi hadiah dah dalam situasi yang sedemikian. Bahkan kalau kita tengok macam-macam dekat kaunter pun, ada kaunter immigration ke, ada kaunter custom dan sebagainya. Waktu itulah tiba-tiba nak bagi hadiah kepada penguat kuasa ini, maka ini dah mempunyai elemen-elemen rasuah yang situasi-situasi sebegini sepatutnya dicegah. Ataupun datang pegawai untuk memberikan penilaian keselamatan. Ada pegawai yang kalau kita buat bangunan, dia nak buat penilaian keselamatan bangunan ini layak ataupun tak untuk diduduki, kita tiba-tiba beri hadiah kepada pegawai tersebut. Ini telah memberikan pendedahan kepada elemen rasuah. Situasi ini sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Yang kita dah jelaskan tadi, pegawai kerajaan sedemikian, penguat kuasa tidak sepatutnya boleh untuk mengambil hadiah-hadiah tersebut. Timbul pula persoalan, boleh tak kalau macam tu orang awam biasa menerima hadiah? Jadi yang ni kita kena buat dua pertimbangan. Satu, pertimbangan mereka yang berada di puncak kuasa ataupun berada di dalam lingkungan memegang kuasa. Satu lagi, orang awam seperti biasa. Jadi orang awam seperti biasa sebenarnya tiada masalah. Kerana inilah yang sesuai dengan hadis Nabi yang Rasulullah sabdakan, bagilah hadiah, kamu akan saling mengasihani. Kalau kita tengok Saidina Abdullah bin Amru, dia bagi hadiah kepada jiran dia walaupun jiran dia non-Muslim. Jadi mereka saling kasih mengasihani. Apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah pegawai-pegawai yang memegang kuasa,
kerana kita bimbang dia akan menyebabkan berlakunya hilang pertimbangan keadilan tersebut. Kalau hakim menerima hadiah, kita bimbang nanti hakim punya pertimbangan akan ada kecenderungan sikit kepada orang yang beri hadiah tersebut. Begitu juga dengan polis, penguatkuasa dan sebagainya. Kita bimbang berlaku ketidakadilan. Inilah punca utama kenapa Rasulullah SAW melarang kita ataupun para pegawai daripada menerima hadiah daripada orang awam. Oleh yang demikian, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, perangi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.